Ini orang kata nak masuk satu portal yang hebat ni. Aduh Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif Hisham bawakan untuk anda sekali lagi. Kita ada dengan iaitu Syed Adnan bin Syed Osman atau lebih dikenali sebagai Pak Syed. Saya rasa kalau dekat Facebook ni Pak Syed antara orang yang famous lah. Sebab saya tengok dia punya follower di Facebook almost 15k. Dia terkenal dengan Pak Syed Ball Mastery. So saya rasa mungkin orang yang tahu sebab bila Pak Syed komen atau post ramai yang komen Pak Syed punya kata suka Pak Syed punya cara ajar tu. Pak Syed apa khabar sihat? dah. Ya, setakat ni Alhamdulillah lah. Jadi Terima yang kasih Pak penting Syed. otak kita kena sihat. Otak kita kena sihat. Pak Syed umur berapa sekarang Pak Syed? InsyaAllah dalam 3 bulan lagi 66 lah. Oi, masih steady masih steady. Alhamdulillah. Itu semua Alhamdulillah. rezeki. Itu semua rezeki. Okey Pak Syed, untuk Ya, soalan ya. saya ni mungkin ada yang tak tahu apa itu ball mastery tu sebenarnya. Pak Syed ajar kepada budak-budak ni sebenarnya. Okay. Jadi sebenarnya bukan orang tak mau terima ball mastery itu. Kan? Jadi masalah dia, dia orang ni kadang anggap ball mastery ni adalah sebagai satu warm up ataupun sebagai satu bahan. Uh, Tengok YouTube buat je lah ball mastery. Jadi sebenarnya ball mastery ni adalah foundation. Foundation. Ya, foundation kepada teknik bermain bola. Jadi kalau ball mastery ni kita tak kuasai, ya, sebenarnya kita ni banyak yang tenggelam dalam bahasa Inggeris lah. Ball mastery itu senang aja, master kepada bola. Dalam game kita nak master apa? Passing, receiving, dribbling, change direction, finishing. Nak master benda tu je. Jadi jangan kita ambil ball master itu satu benda yang asing, yang dah. Sebab dia relate kepada perlakuan dalam permainan bola sepak. Kalau kita tak boleh jaga bola, contohnya kita tak boleh hantar bola pada tepat, pada orang yang tepat berdasarkan body language dia, jadi macam mana kita nak main dengan kadar yang laju? Kalau Hmm. jumpa satu orang, depan ada satu, depan sana ada satu, dah mengelabah lah. Jadi tak boleh. Jadi bila ada saja, ball mastery ni salah satu kaedah mendominankan dua kaki kepada bola. Itulah. Itu asas yang utama lah. Ya, Maksud dia asas yang utama. menguasai bola sepak tu sendiri, bola di kaki. Dia bola di kaki. Sebab apa? Istilah sebenarnya bukan bola sepak. Kita aja ditukar kepada bola sepak kan. Jadi dapat bola sepak lah, ajar budak sepak bola. Sebenarnya bahasa Inggerisnya adalah football. Football Bola ya. kaki. Bola Bola kaki. kaki. Bola yang dimain dengan kaki. Bila main dengan kaki, kita mesti master kepada setiap bahagian yang terdapat di kaki. Hmm. Contoh. Okey, mungkin saya boleh tahu untuk permulaan kenapa Pak Syed wujudkan untuk ball mastery ni dan sejak bila tu sebenarnya ada? Saya sejak tahun 82, saya first posting di Sabah lah. Saya mengajar di Sabah, jadi saya diberi tugas bawa bawah 18 sekolah-sekolah di Tawau. Ya, sehinggalah tahun 93 saya balik ke Batua, saya mengajar satu sekolah sekali dengan Cikgu Sukidin lah, pengadil kita Hmm. tu. Kami sekali lah, seangkatan lah. Jadi kemudian saya bawa tim sekolah, apa semua biasa-biasa aja lah, bawa tim sekolah aja. Kemudian bila saya pindah ke Poli, saya buat tim Poli Cup lah. Untuk Poli Cup, untuk Liga IPT apa semualah. Sehingga tahun 2010 ada satu orang bekas pemain Perlis. Dia ni lah yang panggil saya sebab sekolah dia ni jadi belasahan. Jadi masa tu saya ada di Poli. Jadi dia gunalah padang. Dia tengok padang ni cantik. Dia kata padang ni cantik. Pak Syed, apa kata kita buat akademi di Padang Poli ni. Okey, saya kata buat surat lah. Buat surat. Kemudian bermulalah tahun 2010 di Padang Poli tu. Lepas bermula di Padang Poli tu, dia bagi tugas saya mengajar darjah 2, umur 8 tahun. Pengalaman saya daripada tahun 82 sehingga 2010, saya tak pernah ajar budak darjah 2. Jadi kalau saya ajar yang besar tu, saya nak result. Memang saya nak result, saya kerja tengking, saya kerja marah. Suka hati saya aja. Kan? Jadi bila orang tengok budaya saya mengajar masa Polycarp dengan sekarang memang jauh beza lah, macam langit dengan bumi. Jadi bila dia bagi saya tugas mengajar darjah 2 tu,
15 minit je. Saya pun panggil dia lah. Mirul, aku tak boleh ajak. Kata. Aku tak kerti aku nak ajak apa. Budak ni tak boleh sepak. Budak ni tak boleh apa. Dia gelak dekat saya. Senang kan. Dia kata, Pak Syed, senang kan. Tengok orang mengajak budak kecil senang kan. Pak Syed nak ajak dia sepak bola. Pak Syed nak ajak dia perangai dia apa semua macam mana. Baik, lepas tu dia kata, saya cabar Pak Syed. Pergi buat research tentang ball masri. Di situlah perkataan mula saya dengar perkataan ball masri. Saya pun dengar ball masri. Apa benda pula dah. Kan? Jadi saya pun sebut pun masa tu saya pun tak betul sebut lagi ball mastering lah apalah semua kan. Jadi bila orang bagi itu perangai saya satu lah. Bila ada satu term saya akan buat research lah. Sebab saya dulu pernah duduk dalam bahagian inovasi masa di Politeknik kan. Jadi saya mesti cari apa solution kepada ni. Jadi di situlah bermulanya saya download beribu video daripada YouTube tentang bom masri. Tapi dia punya result tu tak tahu. Buat ni kaki dia laju. Yang ni laju tapi kita tak tahu untuk apa. Takkan dalam bola sepak nak semua macam ni. Betul tak? Jadi dalam beribu tu lah baru contohnya kadang bila kita buka dalam 50 YouTube baru kita jumpa 1, 2, 3 terms yang dia bagi pada kita. Dia bagi key point. Jadi di situ saya ambil. Okey, contohnya pegang dulu ball masri itu apa dia? Ball masri itu is how to manipulate the ball pada setiap bahagian terdapat di kaki. Jadi kita nak kena tahu bahawa berapa bahagian yang ada di kaki yang kita nak kena kuasai dengan bola. Jadi di situlah barulah bermula saya mengajar. Jadi saya pun ajar lalas sampai orang kata, apa Pak, saya ni ajar budak ketuk-ketih. Jadi kita tak tahu lagi dia punya flow dia kan. Jadi saya kata takkan saya nak mengajar macam ni je. Jadi saya cari. Alhamdulillah lah. Sehingga ada satu orang doktor. Dia pernah belajar di luar negara lah. Jadi dia tengok di luar negara, dia balik, dia bagi tahu. Apa yang Pak Syed buat ni, sama macam saya tengok di luar negara, dekat asrama saya tu. Oh, ya ke? Macam mana kalau saya nak ambil bahan Pak Syed ni, saya nak buat satu modul saya. Sebab dia orang yang buat kurikulum secara akademik. Tak apalah, saya pun okey, doktor, no problem. Jadi dia bagilah atas nama satu dia, jenama dia. Jadi dia minta susun. Jadi di situ berlakulah ada sikit perbezaan pendapat sebab orang akademik dengan orang praktikal ni dia lain. Orang Padang dia benda ni, orang akademik dia macam ni boleh, macam ni tak boleh sebab dia relate. Jadi tapi alhamdulillah dia ada bagi susun atur kan, jadi susun, jadi ikut tertib. Apabila kita buat benda ni mengikut tertib, ending dia result memang ada, insya-Allah. Sebab tu berani 5 hari mari dekat saya kaki kanan boleh hidup. Boleh. Kalau orang besar-besar bagi boleh 5 hari. Ada ni 21 ni 3 bulan ni ada seorang umur 21 akan datang buat. Dia preparation untuk B23. Kemudian ada juga yang sekarang ni main B23 pun bila dia cuti dia akan datang kat saya buat. Jadi kita ada kita repair. Sebab ball masrin dia banyak stage. Dia banyak stage. Dia tak kira umur lah. Yus, kau boleh apa ni? Dia tak kira. Okey, maksudnya Pak Syed dah almost maybe starting 2010 sampai 2000 sekarang 2023, 13 tahun lah. So kalau kategori umur tu macam mana? Kalau budak-budak mungkin makan masa sikit, bukan 5 hari. Kalau kanak-kanak yang baru nak sepak bola. Okey. Jadi kadang-kadang orang ada yang setengah tu umur 7 tahun pun tanya saya, Pak Syed, saya nak buat apa ni klinik ball masri. Saya kata, dia kelab mana? Dia kata tak ada main kelab lagi. Kalau tak ada kelab lagi, jangan. Saya kata membazir duit je. Kan? Sebab asas tak ada, apa tak ada lagi, tak boleh. Jadi dia orang ni mesti dah ada asas bermain pergerakan apa semua. Jadi supaya macam dia orang ni dah main kelab sana, dah main kelab sini. Kemudian baru bagi kat saya. Macam player saya sendiri tak apa. Kadang dia mari tu dalam keadaan zero. Jadi bila zero tu, kalau dia mari 3 bulan, dia punya progress dah bagus, saya terus bagi tahu parent, okey, saya nak beradab dengan dia. Ni macam ni, umur 8 tahun. Ini 8 tahun. Saya dah mula dah. Jadi kalau yang tak biasa main bola, saya kata buang duit dan buang masa saya. So maksudnya modul tu sekarang ada ke Pak Syed? Yang Pak Syed yang dah ada insya-Allah. Saya dah buat dia. Modul saya adalah modul dalam bentuk praktikal. Jadi
bila modul dalam bentuk praktikal ni, dia hanya modul assessment. Bermakna assessment tool. Okey. Contohnya, saya buat modul 1 PS Bombasri adalah contohnya ada dalam 16 item yang melibatkan dynamic warm-up. Jadi dynamic warm-up ni dia orang kata membetulkan dia punya body posture, kan, hukum tubuh. Jadi kalau orang putih panggil biomekanik lah. Saya ni orang lama, saya panggil hukum tubuh. Jadi pergerakan tubuh kita ni tak boleh delay. Tak boleh delay, tak boleh cepat. Jadi dia ikut, kalau kita melangkah, badan kita ikut kaki melangkah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi saya namakan dia CRS. CRS ni adalah Coordination, Rhythm dan Synchronize. Jadi modul 1. Jadi dia ada 16. Jadi kalau dia dah boleh kuasai 16 tu, berarti dia punya body tu dah jadi macam plastik lah. Dia fleksibel lah. Kalau kita tengok body yang fleksibel, paling cantik kalau kita tengok Ozil dengan Di Maria lah. Ozil dengan Di Maria dengan Yus. Ya, macam dia duduk atas boat kan, yang di pukul ombak. Jadi dia terapung. Jadi cantik lah dia punya body movement kan. Jadi modul yang kedua pula, dia akan pergi kepada basic ball mastery. Basic ball mastery ni dia ada 24 tugasan. Jadi dalam tu dia ada 6. 6 bahagian sebelah kanan, 6 bahagian sebelah kiri. Jadi saya dah klasifikasikan dia. Nombor 1, mana-mana yang dah pernah dengan PS ball mastery, nombor 1 kalau saya tanya dia orang akan kata toe lah. Toe. Kemudian nombor 2 lace, nombor 3 inside, nombor 4 outside, nombor 5 sole, nombor 6 heel. Jadi kegunaan setiap bahagian tu dia berbeza. Kalau kita tengok kasut bola sendiri itulah, kalau kita pusing ke bawah kan, kenapa di tengah tu ada kosong? Letak je lah start penuh. Kan bagi penuh je lah. Macam kasut futsal kan. Tapi dia direka khas, mana-mana kasut bola pun dia takkan modify bagi penuh. Jadi sebab di tengah tu dia ada guna dia sole. Jadi dia guna untuk roll. Toe guna untuk tarik. Jadi satu persatu tu, setiap satu tugasan tu dia adalah macam toe dia ada 7 statik, 4 mobile. Jadi dia mesti kuasai ni. Jadi itu nombor modul 2. Modul 3 baru dia pergi kepada dribbling and change direction. Dribbling, change direction and turn. Jadi semua jenis turn dia kena belajar dalam tu. Contohnya Maradona turn, U-turn, hook turn, slap cut, heel turn, step over turn, roll step over turn. Apa semua turn tu dia kena belajar. Sebab penggunaan dia bergantung kepada situasi kehadiran opponent. Dia tak sama. Benda ni tak boleh guna macam ni, benda ni tak boleh guna ni, jadi guna ni. Jadi kita kena drill lah. Ikut situasi. Jadi nak ikut situasi ni yang masalahnya kan. Bila nak ikut situasi ni, kita kena guna satu teori motor skill learning lah, yang kita namakan motor skill learning, yang dinamakan. Jadi saya lebih selalu orang cakap kita guna Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy ni kita faham, kita kena hafal. Tapi dalam saya punya ni saya guna teori Fitz and Forstner. Fitz and Forstner dia ada 3 stage. Cognitive, associative, autonomous. Jadi sekarang ni kita nak buat yang autonomous lah. Di mana brain ni dia sebagai pengarah kepada dia punya tools untuk melakukan tindakan berdasarkan persekitaran. Itulah kerja saya. So sepanjang 13 tahun ni mungkin ada tak player-player yang profesional ataupun kelab-kelab profesional datang kepada Pak Said minta ajar ke, ada ke? Setakat ni yang saya pernah pergi ke Vietnam lah. Itu saya bawa diri seorang-seorang lah. Saya bawa diri seorang dah. Jadi kalau dia nak bubuh saya dah guni pun habis lah. Tapi alhamdulillah saya dapat berkawan dengan dia. Kemudian saya difahamkan ramai jugalah anak didik dia yang masuk PVF lah. PVF ni kita tahulah PVF ni adalah salah satu pembangunan bola sepak Vietnam. Jadi dia invite saya pergi sana untuk buat pada budak-budak dia. Tapi bagus dia punya coaches. Padahal bahasa saya dengan dia tu ayam itik. Dia tak faham bahasa saya tak faham dia, bahasa Inggeris pun tak ada. Cakap pakai handphone saja. Tapi message dapat disampaikan. Sebab apa? Visual. Sebab kita belajar melalui visual kan. Jadi alhamdulillah sekarang ni kalau tengok
CLB Bong Dahok tu, apa yang dia buat tu, itulah saya pergi tunjuk pada dia. Kalau tidak baru-baru ni saya pergi lagi, tapi disebabkan tak larat lagi. Kan, tak larat. Kan banyak sangat bergerak sana, bergerak sini. InsyaAllah saya akan pergi bagi next stage lah. Kemudian dapat tawaran kos Raja. Ini yang paling besar sekali ni. Kos Raja Isa, dia kata, Pak Said, saya nak bawa Pak Said ke Bangladesh. Bawa, buat pula kos ni player senior, yang player Bangladesh pun ada. Yang sekarang ni dia ada main dengan Bangladesh. Jadi dalam tu. Jadi kos Raja ni dia percayalah benda ni. Jadi bila saya buat di sana, insyaAllah. Walaupun dia pemain Bangladesh ke, pemain Liga J ke, mari sini kenal dengan Pak Said habis. Bawa kaki kanan, main kaki kiri, hancur. Sebab dia balance. Yeah. Jadi Alhamdulillah itulah. Maksudnya Pak Said kenal Coach Raja Isa melalui ni ke ataupun Coach Raja Isa yang kontak Pak Said untuk bawa? Kebetulan saya kenal dengan coach masa ada satu seminar di FM. Seminar di FM tu, jadi di situ sembang. Kami sembang melawak lah, orang tua cara orang tua. Kemudian dari situlah bermula saya berkenalan dengan Coach Raja lah. Jadi tapi nama Coach Raja ni satu nama yang besar dulu. Saya dengar Coach Raja ni, Allah, saya insan yang kerdil sangat kan, beza dia. Tapi Alhamdulillah lah sekarang ni saya boleh, dia ambil saya punya produk. Contohnya dia guna produk apa yang saya buat, dia lakukan transition kepada game situation. Ini yang tak. Jadi dia tahu macam mana nak guna produk yang ada ball mastery. Setengah tu dia tak tahu nak guna. Dia tak tahu nak guna. Kan? Jadi yang penting tahu nak buat transition tu.